يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad dalala ila al-khair wad du'a lil huda ibtiwa' qurbihi wa thawabihi mardatih ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perbincangan kita pada membicarakan tentang perihal adab-adab Islam, adab-adab muslimin yang seharusnya kita sebagai orang Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kita dan sebagai amalan kita untuk kita terus menjadi pengikut dan pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya orang Islam itu dikenali dengan adabnya yang mulia. Orang Islam itu dikenali dengan perangainya yang baik. Orang Islam itu dikenali dengan baiknya pekerti dan tata susilanya bersama dengan orang lain, dan seharusnya kita berniatkan supaya kita dapat mengamalkan segala perkara yang kita belajar dan segala perkara yang kita dengar untuk kita sama-sama mengamalkannya. Barulah semua di kalangan kita ini beradab dengan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung sedikit lagi daripada adab bersama ibu bapa. Jadi apa yang saya sebut di sini bukan hanyalah itu sahaja yang ada adab terhadap ibu bapa, bahkan adab terhadap ibu bapa ini satu perkara yang sangat luas yang tak mampu kita nak sebutkan satu persatu. Kita cuma menyebutkan beberapa perkara ataupun beberapa adab, dan banyak lagi adab-adab yang tidak disebut. Janganlah kita hanya berpegang dengan adab yang saya disebutkan di sini. Jadi pada kelas yang lepas kita dah sebutkan bahawasanya antara adab yang perlu kita lakukan kepada ibu bapa adalah kita yang pertama khafdul janah, iaitu kita merendahkan diri, menghinakan diri dan kita merendahkan sayap kita kepada ibu bapa kita dengan kita menjadi protection ataupun himayah kepada mereka, dan kita tidak memandang mereka itu melainkan dengan pandangan mahabbah, pandangan cinta, juga pandangan hormat. Begitu juga kita telah bincangkan bahawasanya tidak boleh seseorang anak itu bercakap kasar ataupun meninggikan suara kepada ibu bapanya, walaupun ibu bapanya itu melakukan kesalahan ataupun melakukan apa-apa silap. Tidak boleh kita sebagai anak ini untuk meninggikan kata. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wala taqul lahuma uffin, janganlah kamu mengatakan sekecil-kecil penyakitan. Apa-apa perkataan walaupun sekecil mana pun, selagi mana perkataan tersebut boleh menyakiti hati orang tua kita, maka haram bagi kita sebagai anak untuk mengatakan perkara tersebut kepada mereka. Maka hendaklah kita berhati-hati ketika kita berbicara, ketika kita berinteraksi bersama ibu bapa kita. Baik. Jadi seterusnya kita akan membacakan menyambung kata-kata pengarang ini. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wala yataqaddam ahadun abahu idza masya ma'ahu. Janganlah seseorang itu mendahului ayahnya ataupun ibunya ketika berjalan bersama mereka. Wala taqaddamuhu fil qawli fi majlisihi. Bahkan jangan pula kita mula-mula bercakap sebelum mereka berkata-kata. Dalam satu majlis, jangan kita yang mula-mula memulakan percakapan, melainkan mereka yang akan memulakan percakapan tersebut ataupun mereka yang bertanya kepada kita. Begitu juga antara adab seorang anak kepada ayah dan ibu adalah kita memperbanyakkan ataupun kita memperbanyakkan belanja kepada mereka. Banyak kita keluarkan harta kepada mereka. Jangan sayang harta, jangan sayang duit kalau nak pakai untuk mak ayah. Sesungguhnya harta kita yang kita sedekahkan ataupun yang kita pakaikan kepada mak ayah kita, itulah harta yang akan kekal bersama kita. Itulah harta yang akan memberi manfaat kepada kita.
itulah harta yang akan memberi kita terselamat daripada azab kubur. Jangan kita kedekut, jangan kita bakhil untuk kita membelanjakan harta kita kepada mak ayah. Bahkan mereka adalah orang yang paling berhak untuk menerima harta daripada kita. So itulah dalam kitab dalam bab fiqh pun, dalam bab fiqh pun ada golongan-golongan yang wajib ke atas mereka untuk menginfakkan kepada mak ayah mereka dengan keadaan-keadaan yang tertentulah. Dengan keadaan yang tertentu, kadang-kadang kita ini wajib kita memberi nafkah kepada mak ayah kita, terutamanya bagi mereka yang tidak mampu untuk memberi nafkah kepada diri sendiri. Maka begitulah, jangan kita sesekali rasa kedekut, rasa sayang duit untuk belanjakan kepada mak ayah kita. Bahkan barang siapa yang sentiasa membelanjakan wang, membelanjakan hartanya untuk keselesaan, untuk kebahagiaan ibu bapanya, maka itulah orang-orang yang akan diberkati harta mereka, itulah orang-orang yang akan diberkati umur mereka. Bahkan umur mereka dikatakan akan panjang, akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya ketika waktu mereka tua, ketika waktu mereka dah berumur, ketika waktu mereka dah tak mampu nak buat apa-apa, maka ketika itulah kita sebagai anak ni seharusnya berlumba-lumba untuk mengambil peluang untuk menjaga mereka, berlumba-lumba untuk mengambil peluang untuk berkhidmat dengan mereka, berlumba-lumba kita dengan adik-beradik yang lain. Sepatutnya berlumba-lumba kita ini, kerana itulah pintu terbesar untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sempat dengan ayah mereka ataupun ibu mereka ketika mereka tua, dan orang tadi tak masuk syurga disebabkan tak berkhidmat dengan ibu bapa mereka, maka itulah orang yang paling rugi, itulah orang yang paling jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia ini sempat berkhidmat dengan mak ayah mereka ketika mereka tua, tetapi tak masuk syurga lagi. Nak katanya apa? Nak katanya senangnya orang yang nak masuk syurga dengan hanya berkhidmat kepada mak ayah, dengan hanya dia menjaga mak ayahnya ketika tua. Ada satu kisah yang diceritakan oleh guru kita, bahawasanya ada seorang anak ini yang dia ini sangat-sangat ingin menjaga ibu bapanya ketika tua. Dia nak jaga sangat ayah dia yang tua ini. Ibunya dah meninggal dunia lama, tinggal ayahnya seorang. Dan ayah dia ni jenis yang banyak harta, seorang ayah yang banyak harta. Maka dia pun suarakan kepada abang-abangnya, ada 4 orang abangnya ataupun kakaknya lah, ada 5 beradik. Yang bongsu ni, adik yang bongsu ni suarakan kepada abang dan kakaknya, wahai abang dan kakak aku nak volunteerkan diri aku. Aku nak sukarelakan diri aku untuk aku menjaga abah. Biarlah aku yang jaga ayah. Memandangkan ayah seorang-seorang dekat kampung, maka biarlah aku berhenti kerja. Aku sanggup untuk menjaga ayahku. Aku sanggup untuk menjaga ayah kita di kampung. Maka abang-abang dan kakak dia yang lain tadi merasakan tidak enak, merasakan mereka itu berburuk sangka, dan mereka menyangkakan adiknya ini dia ni nak jaga ayah ni waktu-waktu tua ni mesti nak dapatkan harta daripada ayah, mesti nak cari kelebihan ataupun sesuatu daripada perkara dunia daripada ayah. Maka mereka pun kata kepada adik tadi, wahai adik, kami tahu apa yang kamu nak. Kamu sebenarnya nak harta ayah kan? Kamu nak harta ayah kamu kan? Sebab tu kamu nak jaga ayah kamu ketika dah tua sekarang ni. Kami tidak akan izinkan kamu untuk menjaga ayah ketika waktu tua. Biar dia seorang-seorang dekat rumah. Maka macam tu abang dan kakaknya menjawab, kerana apa? Kerana busuknya hati mereka, kerana mereka itu bersangka buruk kepada si adik yang sebenarnya ikhlas untuk menjaga si ayah. Maka adik tadi dengan rasa sedihnya, dengan rasa kesian kepada ayah, maka dia pun kata kepada abang-abang mereka, wahai abang-abangku, wahai kakak-kakakku, sesungguhnya aku ni tak minta apa-apa daripada ayah. Aku cuma nak mengambil peluang untuk aku menjaga, untuk aku berkhidmat kepada mereka di hari-hari terakhir dia di dunia ini, kerana ayah dia dah mula sakit ketika tu. Maka si adik pun katakan, kalau macam tu tak apalah. Bahagian aku dari segi bahagian harta peninggalan ataupun harta warisan itu, aku tidak akan mengambil 1 sen pun. Aku tak akan mengambil sedikit pun daripada harta ayah. Walaupun ayah dah meninggal nanti pun aku tak akan ambil. Bahagian tu kamu semua ambil lah. Tetapi aku hanya nak jaga ayah sahaja. Maka sampai macam tu sekali, si anak si yang bongsu tadi katakan kepada abang dan kakak mereka, dikatakan, yang bahagian aku kau ambil. Kamu semua ambil bahagian aku. Yang penting bagilah aku peluang untuk jaga ayah. Maka barulah si abang dan kakak tadi memberi izin dan memberi peluang kepada si anak yang bongsu tadi untuk menjaga ayahnya. Maka dijadikan cerita, setelah lama dia jaga ayah dia dah terlalu sayang kepada dia, sampailah ayah dia meninggal dan dibahagikan harta peninggalan warisan itu, harta iris tu, harta peninggalan warisan.
maka dia pun mengotakan janjinya, dia tak ambil satu sen pun daripada harta peninggalan warisan dan diberikan kepada abang-abang dan kakaknya. Tak. Tetapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak tunjukkan bahawasanya besarnya barakah dan besarnya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang menjaga dan berkhidmat kepada mak ayahnya ketika tua. Maka ketika itu, bila dah abang dia, kakak dia dah ambil semua harta, berlalu beberapa tahun, Allah bukakan kepada si anak yang bongsu tadi, Allah bukakan rezeki yang sangat luas kepada dia. Dia buat perniagaan dan perniagaan diberi barakah dan diberi keuntungan yang sangat besar, sehinggalah abang-abang dan kakak dia itu sendiri pada akhirnya datang kepada dia untuk minta duit, untuk minta harta, untuk minta pertolongan daripada adik yang bongsu tadi. Sedangkan adik yang bongsu tadi tak mengambil satu sen pun duit daripada harta peninggalan ayah mereka. Maka barulah mereka tahu bahawasanya untungnya bagi mereka yang menjaga mak ayah ni ketika mereka tua, kerana keberkahan itu ada pada perkara tersebut. Bahkan dikatakan adik-beradik dia yang lain tadi lepas itu bekerja dengan dia. Dia jadi majikan kepada abang dan kakaknya yang lain. Maka itulah satu kelebihan. Ini cerita ni berlaku betul. Cerita benar yang diceritakan oleh guru kami, yang mana baru berlaku beberapa tahun yang lalu. Bukan dah lama, bukan kisah lama-lama ni. Ini kisah yang baru berlaku. Maka begitulah yang kita katakan tadi, antara adab seorang anak dengan ayah adalah jangan kita sayang duit kita. Jangan kita kedekut harta kita untuk kita belanjakan kepada mak dan ayah kita. Bahkan itulah harta kita yang akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah, selalulah kita belanja untuk mak ayah kita. Kalau kita balik kampung, beli hadiah kepada mereka, beli buah-buahan kepada mereka, beli buah tangan kepada mereka. Maka itulah idkhalus surur, menggembirakan hati mereka walaupun dengan sekecil-kecil harta. Kadang-kadang mak ayah kita ni tak nak pun harta kita yang banyak-banyak tu. Cuma dia nak tengok kita ni betul ke ingat kepada dia, kita ni betul ke prihatin kepada mereka, kita ni betul ke cakna kepada mereka, fikirkan tentang apa yang mereka suka. Itu sahaja yang mereka harapkan. Mereka tak harapkan harta yang banyak pun sebenarnya. Maka itulah adab yang seterusnya. Baik. Kata di sini, wa idkhalul farah alaihima min afdalil a'mal albir, dan menggembirakan hati mereka itu adalah sebaik-baik taat yang paling mulia, sebaik-baik ketaatan kepada mak ayah yang paling afdal. Wa alaihi an yusra'u ijabatahuma idza da'awah, dan ke atas seorang anak juga hendaklah segera menjawab panggilan ibu ayah ketika mereka memanggil. Bahkan kata para ulama, boleh kita memotong solat sunat kita ketika kita dipanggil oleh mak ayah. Ketika kita dipanggil oleh mak ayah, kalau mak kita panggil Nur, wahai Nur, contohnya anak perempuan kan, Nur. Kalau kita tengah solat sunat, kata para ulama, boleh kita potong solat kita, hentikan solat kita. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya mak. Jawab mak. Tiba-tiba mak dia kata apa? Tolong cas phone mak tu. Kita sampai berhenti semayang, padahal mak nak suruh cas phone je. Taib. Nak katanya boleh bagi seseorang anak itu menghentikan solatnya kalau mak dia panggil. Ini kalau solat sunat lah. Kalau solat wajib tak boleh. Tapi kata para ulama, yang afdal adalah dia mempercepatkan solat dan dia sempurnakan solat dahulu. Tetapi nak kata hukumnya harus bagi seseorang itu menghentikan solat sunatnya demi menjawab panggilan ibunya. Sampai sekarang pun kalau panggilan telefon pun termasuk dalam panggilan ibu dan panggilan ayah. Kalau ayah kita call tengah-tengah kita solat, kalau kita solat sunat, boleh kita jawab panggilan tersebut. Cuma kata para ulama, afdalnya kita percepatkan solat dan kita jawab soalan telefon selepas kita selesaikan solat. Maka jangan kita lambatkan menjawab panggilan mereka. Ada satu kisah yang diceritakan dalam hadis sahih Al-Bukhari wa Muslim, diceritakan seorang daripada Bani Israel yang dinamakan sebagai Juraij. Semua orang mungkin dah tahu kisah Juraij ni. Juraij ni adalah seorang abid, seorang yang banyak beribadah, dan dia ada satu tempat khas, sauma'ah ataupun rumah ibadah dia yang dibina di atas bukit, khas untuk dia beribadah. Dia masih ada lagi ibunya. Maka suatu hari ibunya panggil, wahai Juraij, ya Juraij, ta'al hina, datang ke sini. Maka dia ketika itu sedang solat. Maka dia pun ketika itu berasa apa? Berasa was-was. Nak potong solat ke nak pergi pada ibu aku? Nak potong solat ke nak sahut panggilan ibu aku? Maka dia pun memilih untuk meneruskan solat dia. Itu hari pertama. Hari kedua berlaku perkara yang sama. Ibu dia panggil, ya Juraij, wahai Juraij, datang ke sini. Mak dia dekat bawah panggil. Dia sedang solat. Dia pun teragak-agak lagi. Nak jawab mak aku ke ataupun nak teruskan solat? Dia ni memang suka beribadah. Maka dia pun teruskan solat. Sehinggalah hari ketiga,
dia jawab, dia pun buat macam tu juga, sehinggalah mak dia pun angkat tangan, wahai Allah, ya Allah, Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhul mumisat. Ya Allah, janganlah kamu matikan dia sehinggalah dia sempat tengok kepada wajah perempuan yang tak baik, perempuan pelacur. Mak didoakan macam tu. Maka si ibu yang mungkin ada yang memerhatikan live ini, janganlah kita senang-senang untuk mendoakan kepada ibu kita, kepada anak kita perkara-perkara yang tak baik. Kerana doa ibu ni doa yang sangat makbul, doa yang sangat mujarrab, doa yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan doa ibu adalah lebih cepat untuk dikabulkan oleh Allah, lebih cepat daripada doa-doa para wali, doa-doa para nabi bahkan. Kerana apa? Kerana doa ibu itu adalah doa yang paling mujarrab, paling dekat kepada kabul kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu si Jurayj tadi, kerana terlalu marah, dia doakan kepada anaknya, wahai Allah, janganlah kamu matikan dia sebelum dia sempat tengok kepada wajah-wajah orang yang tak baik, wajah pelacur, al-mumisat. Maka dikatakan selepas beberapa hari selepas itu, ada seorang perempuan yang tak baik, bariyah, perempuan yang buat perkara-perkara tak baik, melahirkan seorang anak. Tiba-tiba orang tanyalah, daripada mana kamu dapat anak ni? Tiba-tiba dapat anak, kamu tidak ada suami, tapi tiba-tiba dapat anak. Siapa yang bertanggungjawab ke atas anak tersebut? Maka dia pun kata, siapa? Perempuan tadi kata, Jurayj. Ayahnya inilah Jurayj. Sebelum tu, masa tu dia tak melahirkan lagi, dia masih lagi mengandung. Maka mereka, orang-orang kampung tadi, terus pergi menyerang kepada Jurayj dan memaki Jurayj, menghentam Jurayj. Dia kata, wahai Jurayj, kamu ni berlakon sahaja, baik apa semua, beribadah, tapi kamu sebenarnya melakukan perkara yang tak baik kepada perempuan ini. Tengok dia sekarang mengandung. Kata Jurayj, sabar dulu, tunggu sehingga anaknya itu keluar, baru kita buktikan siapa ayahnya. Maka mereka pun tunggu sehingga anak itu dilahirkan. Maka Jurayj pun pergi kepada anak tersebut, dia pun tekan di perut anak tersebut. Kata, wahai anak, wahai baby, wahai anak kecil, siapa ayah kamu? Tiba-tiba dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan kata-kata kepada anak kecil tadi. Anak kecil tadi boleh berkata-kata walaupun dia masih lagi baru dilahirkan. Katanya siapa? Kata, ayah aku adalah Ra'il Ghanam. Ayah aku bukannya Jurayj. Ayah aku adalah seorang penggembala kambing di bawah sana. Maka barulah mereka itu berasa takjub, berasa hairan dan merasa menyesal kerana telah merobohkan masjid ataupun tempat ibadah Jurayj. Dan mereka minta maaf kepada Jurayj, mereka minta maaf, cium tangan Jurayj dan minta maaf kepada Jurayj. Yang kita nak ceritakan tentang kisah di sini adalah bahayanya seorang yang tak menjawab panggilan ibunya dan bahayanya doa seorang ibu kepada anak. Doa seorang ibu ke atas anak, ad-du'a alaihi. Kalau doa yang baik-baik tak ada masalah, tapi doa yang bahaya-bahaya ni, jadikan dia sekian-sekian, jadikanlah sekian. Sebab itulah bahayanya seorang ibu itu berkata-kata ketika dia marah. Jangan didoakan perkara-perkara yang tak baik, jangan didoakan perkara-perkara yang buruk. Kalau dia marah sekalipun, Allahumma hdihi, ya Allah berilah hidayah kepada dia, ya Allah berilah petunjuk kepada dia. Jangan doakan perkara-perkara yang pelik. Maka begitulah betapa cepatnya Allah akan mengkabulkan doa seorang ibu ataupun doa seorang ayah. Maka jaga-jagalah wahai ibu-ibu, ketika kita nak marah kepada anak, ketika kita nak tengking kepada anak, jangan kita doakan perkara-perkara yang tak bagus kepada anak kita, kerana kita sendiri yang akan menyesal dengan perbuatan kita. Baik. Maka itulah, kita kenalah sentiasa segera menjawab daripada panggilan mereka. Bahkan dikatakan boleh kita menghentikan solat sunat kita kalau kita dipanggil oleh mak ataupun ayah. Baik. Maka di situ saja saya cuma ingin sebutkan sedikit lagi yang saya dah janji semalam untuk kita sebutkan, bahawasanya sebelum itu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat ihsan kepada ibu dan bapa kamu. Kata para ulama, ihsan ini adalah melakukan perkara yang lebih daripada wajib. Allah tak suruh kita membalas jasa mak ayah. Allah suruh kita buat perkara yang lebih daripada wajib. Perkara yang wajib kita ni adalah membalas jasa kepada mak ayah. Itu perkara yang wajib. Tetapi Allah kata wabil walidaini ihsana. Orang yang hanya membalas perkara baik ataupun membalas perbuatan mak ayah dia, itu bukan muhsin, itu bukan orang yang ihsan. Mereka itu hanya dipanggil orang yang adil, membalas dengan perkara yang dilakukan kepadanya. Tetapi Allah menyuruhkan kita kepada wabil walidaini ihsana, dan dengan mak ayah kamu hendaklah kamu berbuat ihsan, iaitu membalas dengan
lebih banyak daripada perkara yang mereka lakukan kepada kamu. Maka itu adalah satu suruhan yang sangat besar, satu suruhan yang sangat tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan betapa kita ini perlunya kita menjaga hak kita kepada ibu bapa kita. Taib. Pada kelas yang lepas saya dah janjikan saya akan sebutkan beberapa perkara yang boleh kita buatkan kepada mak ayah yang dah meninggal dunia. Pernah suatu hari datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ni dah tak ada mak ayah. Aku ni mak ayah aku dah meninggal. Adakah ada tak lagi perkara-perkara yang aku boleh buat sebagai tanda aku ini berbakti kepada mereka?" Maka Nabi SAW mengatakan ada, iaitu as-salatu alaihima. Hendaklah kamu solat ke atas mereka. Solat di sini adalah mendoakan mereka. Sentiasa kamu mendoakan mereka. Dikatakan barang siapa yang meninggalkan doa kepada mak ayah ini, maka rezeki mereka itu akan disempitkan. Barang siapa yang meninggalkan doa kepada mak ayah setiap hari. Setiap hari kita sebenarnya wajib untuk kita mendoakan kepada mak ayah kita. Sebab itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, anishkurli waliwalidayka. Anishkurli waliwalidayka. Hendaklah kamu bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada mak ayah kamu. Bersyukur kepada Allah dengan kita solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bersyukur kepada ibu bapa adalah dengan cara kita mendoakan kepada mereka, dan antara amalan para salaf, amalan para ulama kita yang mengajarkan kita untuk kita sentiasa mendoakan ibu kita selepas azan 5 kali. Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli waliwalidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan 5 kali setiap azan. Setiap lepas azan kita baca doa azan. Lepas baca doa azan kita bacakan doa untuk ibu bapa kita 5 kali. Maknanya azan setiap hari 5 kali azan, maknanya 25 kali kita doakan kepada ibu bapa kita. Itu adalah amalan para salaf. Hendaklah kita sentiasa mendoakan kepada ibu ayah kita. Kata para ulama, barang siapa yang meninggalkan doa kepada mak ayah setiap hari, maka itu akan menyempitkan bagi kehidupannya dan menyempitkan bagi rezekinya. Itu perkara pertama yang kita boleh buat untuk mak ayah yang meninggal, doakan mereka. Bahkan itu perkara yang boleh kita buat hatta kepada mak ayah yang masih hidup. Doakan kepada mereka setiap hari. Yang kedua adalah kita menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang tak akan sampai hubungan kita dengan mereka melainkan dengan mak ayah kita. Contohnya pak cik kita tak. Pak cik kita itu adik-beradik kepada ayah kita contohnya. Hendaklah kita sentiasa mengekatkan silaturahim kita dengan pak cik kita. Kerana kita tak akan sampai hubungan kita dengan pak cik kita melainkan melalui si ayah ini yang dah meninggal ni. Maka kita kena sentiasa mengeratkan silaturahim dengan kaum kerabat ayah kita, kaum kerabat ibu kita. Itu antara perkara yang dikira sebagai kita ini mentaati mereka dan melakukan ihsan kepada mereka. Yang ketiga adalah kita memuliakan dan menziarahi ataupun memuliakan sahabat-sahabat karib kepada mak ayah kita yang dah meninggal. Kalau ada kawan baik ayah kita yang dulu dia orang ni memang baik sangat, tiba-tiba ayah kita dah meninggal, maka kita sebagai anak adalah hak ke atas kita untuk kita berbuat baik kepada mereka, menziarahi kepada mereka, beri hadiah kepada mereka, kepada sahabat-sahabat karib ataupun kawan-kawan dekat dengan ayah dengan mak kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW yang sentiasa memberi hadiah kepada kawan-kawan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Bukan kepada mak ayah saja. Kalau isteri pun dah meninggal, kita muliakan kawan-kawan isteri kita yang masih tinggal lagi. Itu adalah cara untuk kita berbuat baik kepada ayah kita, sebab diorang suka untuk kita tengok kita berbuat baik kepada kawan-kawan mereka. Dan begitu jugalah adalah kita bersedekahkan ke atas mereka. Maknanya kita bersedekahkan dan kita niatkan sedekah kita itu pahalanya untuk mak ayah kita. Boleh perkara tersebut dan dituntut dalam agama kita. Maka itulah beberapa perkara yang boleh kita lakukan jika mak ayah dah meninggal. Jadi insya-Allah sampai di sini sajalah kita bincangkan tentang beberapa adab dalam kita mentaati ibu bapa kita dan kita menjaga adab kita dengan ibu bapa kita. Apa-apa komen, apa-apa soalan boleh tanya di komen ini. Saya nak tengok kalau ada soalan ke tak. Tak ada soalan, insya-Allah pada kelas yang akan datang pada minggu depan kita akan teruskan adab kita, dan insya-Allah kita niatkan supaya kita dapat habiskanlah kitab ini sebelum Ramadan. Kita ada lagi 3 minggu lebih kurang. Kita doakan supaya kita diberikan istiqamah
dan diberikan kesempurnaan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal muhtadin hadin ghaira dhalin wala mudillin harban li a'daik wa silman li awliyaik nuhibbu bi hubbika an-nas wa nu'adi bi adawatik wa khalifin min khalqik. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.